Pula surah As-Sajdah, As-Sajdah, surah yang ke-32, surah yang ke-32, muka surat 415. Kalau buka Quran Resam Osmani, surah yang ke-32, muka surat 415. Okey, kita baca 5 ayat yang malam ni insya-Allah. 5 ayat pun tak kot hari ni, 4 ayat insya-Allah. Okey, kita mula siapa-siapa kawan-kawan kita lambat tu tak apalah, dia ikut. Ya, surah As-Sajdah muka surat 415, surah yang ke-32. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita, peluang masa kepada kita untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita pada malam ini. Bermula dengan surah Al-Mulk. Alhamdulillah, 11 kali kita bersiaran, kita ber-FB live 11 kali. Tamat kita pengajian tafsir surah Al-Mulk sebanyak 30 ayat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat manfaat. Jadi kita berpindah kepada surah seterusnya yang menjadi amalan kita, iaitu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32, muka surat 415, surah As-Sajdah, yang juga mengandungi 30 ayat, yang juga mengandungi 30 ayat. InsyaAllah kita cuba habiskan dalam masa PKP ni, dalam masa PKP. Kalau ditakdirkan habis awal, mungkin kita akan masuk surah seterusnya insyaAllah. Baik. Jadi surah As-Sajdah ini biasa dibaca pada pagi Jumaat. Biasa dibaca pada pagi Jumaat lah. Di tempat kita ni terkenal lah, surah As-Sajdah ni dibaca pada pagi Jumaat, semayang subuh. Terkenal di negara kita setiap pagi Jumaat. Setiap pagi Jumaat di masjid-masjid surau biasa dibaca surah As-Sajdah. Sebab apa? Sebab dalam tu ada sujud tilawah, ada sujud sejadah. Itulah kebiasaan tempat kita nya begitu. Hukumnya tidak wajib, hukumnya tidak wajib. Bergantunglah kepada imam yang membacanya. Kalau imam membaca surah As-Sajdah, maka ketika itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maknanya kalau imam tu baca surah As-Sajdah dan dia sujud, maka kita ikut sujud. Kalau dia baca dan dia tak sujud, maka kita tak payah sujud. Sebab apa? Sebab tidak semestinya pagi Jumaat sahaja baca surah As-Sajdah. Tidak ada hadis yang mengatakan pagi Jumaat. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jum'ah fi salatil fajri alif lam mim tanzil As-Sajdah wa hal ata 'alal insan, surah Al-Insan. Baik, jadi Nabi
pernah baca surah As-Sajdah pada pagi Jumaat. Cuma tidak disebut setiap pagi Jumaat. Maknanya kalau kita nak baca surah As-Sajdah pagi Jumaat, silakan. Kalau tak baca pun tidak ada masalah. Tapi baca itu adalah fadail, adalah fadilat-fadilatnya yang tersendiri. Jadi sebab itulah tuan-tuan, biar kita faham dulu bahawa pagi Jumaat bila kita berniat awal lagi untuk sembahyang subuh dengan sujud sejadah ini, tidak digalakkan begitu. Sebab apa? Sebab biarlah kita memahami keadaan sebenar. Kalau kita nak baca, kita baca. Kalau kita tak baca pun tidak ada halangan. Dan bergantung kepada imam. Kalau imam sujud, kita sujud. Kalau imam tak sujud, kita tak sujud. Itulah sujud tilawah dia panggil, sujud tilawah. Baik. Dalam satu hadis dalam satu hadis saya ambil daripada hadis riwayat Bukhari, kalau kita nak baca surah lain pun dan kita nak sujud pun dibenarkan. Surah lain tu surah yang ada sujud tilawah lah. Ada 15 tempat. Kalau kita dalam Nasab Osmani ada tanda tu. Ada tanda sujud tu kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, an Abi Rafi' qala sallaitu ma Abi Hurairah al-Atamah faqara'a idza as-samaa'u syaqqat fasajada faqultu lahu qala sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu atau kama qal. Daripada Abu Rafi' berkata, aku salat Isyak bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dia membaca surah Al-Insyiqaq. Lalu ia sujud. Setelah salat aku menanyakan hal itu kepadanya. Kemudian dia menjawab, aku ikut sujud di belakang Abul Qasim, iaitu Nabi SAW, dan aku akan tetap demikian sampai aku berjumpa dengan beliau, yakni meninggal dunia. Jadi pernah suatu hari Abu Rafi' dia sembahyang Isyak di belakang Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah sujud walaupun dia baca surah Idza as-samaa'u syaqqat. Jadi bila dia sujud, setelah selesai sembahyang, Abu Rafi' tanya, kenapa kamu sujud? Maka berkata Abu Hurairah, aku pernah semayang di belakang Nabi. Abul Qasim benar, semayang di belakang Nabi, dan Nabi sujud dan aku ikut sujud, dan aku akan sujud sampailah aku mati. Maknanya jadi di sini pengajaran kepada kita bahawa Nabi pernah juga sujud walaupun membaca surah lain. Baca surah lain. Jadi bagi kita, kalau imam tu baca surah yang ada sujud tilawah dan dia sujud, kita sujud. Kalau dia tak sujud, kita tak payah sujud lah. Tak payah sujud. Ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Itulah sekadar muqaddimah untuk surah As-Sajdah. Sebab surah As-Sajdah ni dia berkait sangat dengan pagi Jumaat. Dia berkait sangat dengan pagi Jumaat. Jadi kalau kita tak ada ilmu tentang benda ni, mungkin kita boleh bergaduh, boleh berbalah di kalangan kita. Saya pernahlah ada pengalaman sekali di satu masjid. Saya sebenarnya nak pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid itu pagi Jumaat. Jadi tiba-tiba imam tu tak datang. Jadi hari tu saya pun sembahyang subuh, dia orang minta saya jadi imam lah. Bila jadi imam, saya tak baca surah As-Sajdah. Saya tak baca surah As-Sajdah. Masa tu anak perempuan saya pun ada belakang tu. Jadi bila selesai sembahyang tu, baliklah saya baca surah lain lah, agak panjang jugalah kan. Jadi bila saya balik, bila balik, anak cakap, dia kata, abah, ada orang belakang cakap, dia kata ustaz tu tak ingat lah tu surah As-Sajdah tu, ustaz tak ingat lah tu, itu yang tak baca tu kan. Jadi sebab dia memang daripada awal lagi datang masjid tu pagi Jumaat, dalam kepala dia pagi Jumaat mesti baca surah As-Sajdah. Betul lah tu. Kalau dia kata ustaz tak ingat pun, mungkin ustaz tak ingat sungguh. Tapi pengajarannya kepada kita, masyarakat kita ni dah jadi macam satu perkara mesti dah pagi Jumaat. Sekali-sekala kita tak baca tu jadi bising. Sedangkan kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tuan-tuan yang biasa buat haji, buat umrah, tuan-tuan duduk sana, kalau buat haji sampai 40 hari. 40 hari dah berapa minggu tu? Berapa minggu dah? Kalau sebulan pun dah 4 minggu. 4 kali Jumaat, kadang-kadang sekali pun tak jumpa dengan surah As-Sajdah.
tak jumpa dengan sujud sejadah. Ada masa kadang-kadang jumpa dalam 4 minggu tu sekali je kita jumpa. Sebab apa? Sebab yang sebenarnya kita kena faham, sujud ni apabila dibaca oleh imam yang melibatkan surah-surah as-sajdah, surah-surah yang ada sujud tilawah di dalamnya, dan makna imam itu sujud. Kalau imam tu tak sujud, tak payahlah kita ikut, ya. Itu kaedah umumnya lah. Mudah-mudahan kita dapat memahami situasi itu, insya-Allah kita akan lebih tenang. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita masuk sikit sebanyak. Saya menggunakan tafsir lama sikit lah ni, tafsir klasik. Tafsir apa ni? Tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan ni tafsir klasik lah. Tulisan ni pun tulisan Jawi, Jawi lama. Kalau itu pun alif ta je. Itu pun alif ta je, kan? Jadi kalau tuan-tuan yang ada kitab tafsir Nurul Ihsan ni, boleh ambil jilid yang ke-3, al-juz'ul tsalis, juzuk yang ke-3, muka surat 249, ya. 249 surah As-Sajdah Makkiyah, ya. Surah As-Sajdah Makkiyah 30 ayat. Jadi surah As-Sajdah ini mengandungi 30 ayat, dan surah ini dikenali sebagai surah Makki. Sebagaimana kita belajar ilmu tafsir sebelum ini, bila kita sebut ilmu tafsir, dia ada dua lah. Ayat-ayat tertentu itu ayat Makki ataupun ayat Madani. Bila sebut ayat Makki, makna ayat yang diturunkan di Mekah, ya. Ayat diturunkan bukan di Mekah, ayat diturunkan sebelum berhijrahnya Nabi ke Madinah, itu disebut sebagai ayat Makki, ya. Dan ayat Madani, ayat yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah, ya. Sebab apa? Selepas berhijrah ke Madinah, ada juga ayat yang turun di ketika Nabi berada di Mekah. Jadi itu kalau kita klasifikasikan dia, kita bahagikan dia, kalau dalam pengajian-pengajian di sekolah-sekolah, di pengajian tinggi, ya, bila diminta supaya huraikan berkenaan dengan ayat Makki dengan ayat Madani. Jadi itulah secara ringkasnya, ayat Makki, ayat yang diturunkan sebelum hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat Madani ialah ayat yang turun ba'da hijratul Rasul, selepas hijrah Nabi ke Madinah. Itu secara mudahlah. Sebab apa? Sebab nanti kita belajar tafsir akan ada ayat-ayat yang disebut ni ayat dalam sepanjang surah ni, ayat di surah ni dikenali sebagai surah Makki, tapi terkecuali pada ayat-ayat tertentu, ayat Madani dan sebagainya. Jadi itu lebih detail lagi, ya. Baik, jadi surah As-Sajdah, ya, surah Makki 30 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim, ya, ahruful muqatta'ah, huruf potong, ya. Dalam banyak-banyak huruf potong, ada 15 tu, ya. Alif lam mim salah satu daripada huruf-huruf potong. Huruf-huruf ni memang tak diterjemah lah, ya, sebab wallahu a'lam bimuradihi, dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui dengan maksudnya, ya. Baik, jadi bagi kita tengok sikit hukum tajwid. Alif lam mim tu dibacanya macam mana? Alif lam ya fa, alif lam alif mim, lam mim ya mim, ya. Jadi alif kita kena keluarkan dulu. Bila kita nak tengok bacaan dia macam mana, kita kena keluarkan dulu. Alif lam ya fa, alif, ya. Lam alif mim, lam alif mim, okey. Mim ya mim, okey. Alif lam mim, okey. Lam tu mim mati bertemu dengan mim. Bila mim mati bertemu dengan mim, hukum dia idgham mithlaini, mithlaini. Bila idgham mithlaini, maknanya masukkan dua huruf yang sama, jadikan satu, dan kadar dengunya 2 harakat. Alif lam tu 6. Alif lam tu 2 harakat, ya. Alif lam mim. Lam dengan mim kadarnya sama panjang. Kalau 5 lah. Kalau 4 lah, kan. Seeloknya 5 lah. Alif lam mim. Okey. Tu yang 2 harakat. Jangan salah baca, ada yang baca alama pun ada, sebab ini dia tak boleh tanpa belajar.
Sebab tu Quran ni perlu dibaca bersama guru, bersama dengan guru. Bila kita baca, guru yang perhatikan bacaan kita. Bila kita baca, guru yang ajar kita sebagaimana dia dapat daripada guru dia dapat daripada guru dia, bersanad sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya baca Quran secara talaqi, ya, secara talaqi. Jangan baca ikut YouTube saja. Ada setengah orang tu dia suka baca guna aplikasi, ya. Dia kata tak perlu belajar dengan guru. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kaedah belajar Quran ni kena ikut cara tradisional. Sampai kiamat pun kena menghadap guru. Dan seelok-eloknya cari guru yang bersanad sampailah pada Rasulullah, ya. Bacaan Quran bersanad, insya-Allah. Baik. Jadi diterjemah di sini alif lam mim Allahu a'lam, ya. Allahu a'lam. Allah yang terlebih mengetahui, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nun mati bertemu dengan zai, hukum dia, ya, ikhfa. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Nak berhenti pun boleh, ya, ambil la raiba fihi min rabbil alamin. Kalau tak sempat lah, ya, kalau nafas pendek. Tapi kalau boleh teruskan tu lagi baik. Tanzilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Okey, saya nak tekankan kat mana, ya, di segi tajwid yang lain-lain tu. Okey, ni nak yang kesalahan biasa berlaku, rabbil alamin. Okey, rabbil, lidah tu rapat kan, rabbil. Okey, bila nak sebut a tu lepas lidah tu dulu. Rabbil alamin, baru tepat. Kalau lidah tu masih melekat di langit, dia akan jadi le, ya. Rabbil jadi le tu yang salah. Salah sebut le. Mana ada le, ya. Rabbil jadi le tu yang salah. Sebab tu rabbil alamin, pastikan lidah rabbil, lepas lidah tu rabbil alamin. Tu yang tepat. Dia sama macam kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kan. Cuba tasmi' al-Fatihah dengan siapa-siapalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu yang betul. Rabbil jangan rabbil alamin le jadi, ya. Jadi le tu maknanya kita dah tambah bunyi dah, tambah huruf, ya. Rubba qari'in wal Quran yal'anuh. Berapa ramai baca Quran tapi Quran laknat wali'azubillah, ya. Baik. Jadi bila kita kata tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, rabbil alamin, aywa, kan. Insya-Allah. Baik. Maksudnya turun ini kitab Quran. Tu bahasa lama, kan. Bahasa lama tak apalah, kita baca cara lama lah. Kan. Turun ini kitab, turun kitab ini. Tak apa, agak mudah faham, ya. Turun ini kitab Quran itu tiada syak padanya daripada Tuhan Rabbil Alamin. Jadi tanzilul kitab la raiba fi, turun Quran ini, maknanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Taala menurunkan Al-Quran tiada syak padanya, daripada Tuhan Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Maknanya Al-Quran itu kitab Allah, ya, kitab Allah al-mu'jiz, kitabullah al-mu'jiz, kata-kata Allah apa ni, kalamullah, kitabullah, kalamullah al-mu'jiz, kalamullah al-mu'jiz, iaitu kata-kata Allah yang mengandungi mukjizat. Kandungan Allah, kitab, kala kata Allah yang mengandungi mukjizat, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril.
dengan perantaran Jibril selama berapa tahun? Selama 23 tahun secara tadarrujan ataupun secara beransur-ansur. Quran itu diturunkan 13 tahun ketika Rasulullah berada di Mekah dan 10 tahun ketika Rasulullah berada di Madinah. Ya, tempoh masa Al-Quran diturunkan ialah 23 tahun. Jadi tu kita kena tahu dulu. Al-Quran diturunkan berapa lama? 23 tahun. Secara macam mana? Secara tadarrujan, secara tadarrush, secara beransur-ansur, sikit-sikit. Ya, dia tidak turun terus 30 juzuk dak. Ya, yang ada kat kita Mushaf ini dak. Dia turun sedikit-sedikit, ya, ayat demi ayat, ya, berdasarkan kepada qadaya. Ya, apa makna qadaya? Berdasarkan kepada kes-kes yang berlaku. Ya, sebab biasanya turun ayat ini menjawab soalan, ya. Turun ayat ini Allah Ta'ala nak memaklumkan kepada Nabi sebagai information, sebagai maklumat. Sebab itulah Al-Quran ini dia sebenarnya diturunkan berperingkat-peringkat mengikut kes yang berlaku. Dan seterusnya Rasulullah membacanya. Rasulullah membacanya satu persatu, ya, maka sahabat mendengar, seterusnya diletakkan secara bertempat sebagaimana yang Rasulullah Rasulullah baca, sahabat dengar, tauqifi, ya. Jadi Rasulullah baca, sahabat dengar, sahabat pun susun balik bacaan itu. Sampailah yang kita baca hari ini, ya, yang kita baca ini pada Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu susunan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dan sahabat menyampaikan kepada kita. Jadi Al-Quran, ya, diturunkan dalam keadaan tiada syak, tiada ragu-ragu padanya. Daripada siapa? Daripada Allah. Wa huwa kalamullah al-mu'jiz. Ya, diturunkan munazzal Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaran Jibril, dimulai dengan suratul Fatihah wal makhtum bi suratin Nas, dan disudahi dengan surah An-Nas. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas. Itu mengikut mushaf lah, ya. Mula-mula surah yang turun ialah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama tu, itulah ayat yang mula-mula sekali, wahyu yang mula-mula turun, ya. Dan ayat yang terakhir disebut dalam kitab-kitab lah, walaupun ada khilaf. Tak apa, kita ambil ayat terakhirnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dinah. Nah, itu ayat tu. Aku pada hari ini, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, ya, dan aku redalah Islam sebagai agama. Ya, itu ayat yang terakhir lah. Walaupun ada pandangan mengatakan ayat lain, ya. Jadi kita bukan ilmu, itu kita lebih kepada untuk memahami ayat-ayat begini. Itu insya-Allah ada rezeki kita akan belajar ilmu, dia panggil ulumul Quran ataupun science of Quran, ya, ilmu yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Baik, jadi firman Allah, tanzilul kitabi la raiba fih mir rabbil alamin, turun ini kitab Quran itu tiada syak padanya daripada Tuhan Rabbul Alamin. Baik, tiada syak, ya. Quran itu memang tak ada syak langsung, tak ada syak langsung pada dia, tak ada ragu-ragu langsung. Maknanya bila kita beriman dengan Al-Quran, biarlah beriman secara penuh, yakin sungguh-sungguh Al-Quran itu benar, Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu kepada kita, ya. Tidak ada yang satu huruf pun dia bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai cabaran, Allah Subhanahu wa taala mencabar orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga kan Allah mencabar kepada mereka, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, wa in kuntum, sekiranya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, sekiranya kamu rasa ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba-Ku.
ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Maka kata Allah, bawa satu surah, fa'tu bisuratin min mithlih, yang sama dengan Quran yang aku turunkan, kata Allah. Wada'u syuhada'akum min dunillah, dan ajak, kata Allah, seru seberapa ramai kawan-kawan kamu, geng-geng kamu selain daripada Allah. Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin, sekiranya dakwaan kamu itu benar. Jadi Allah SWT challenge. Allah challenge siapa-siapa yang rasa tak puas hati, rasa tak percaya dengan Al-Quran yang aku turunkan ni, kata Allah, kamu bebas mencari siapa sahaja selain daripada Allah untuk mereka untuk membuat Al-Quran, ya, yang sebanding dengan Al-Quran yang aku turunkan ini. Kata Allah, yang sama, ya, yang sama dengan Quran, yang sama, nak kata lebih, yang sama cukuplah, ya, sekiranya dakwaan kamu itu benar, ya. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Mereka buat Quran, ada yang cuba mereka Al-Quran, tetapi ya, menjadi bahan ketawa sahaja. Ya, menjadi bahan ketawa sebab susunan itu, ya, dia tak boleh standing dengan Quran. Ada yang reka, tapi orang tengok pattern tu, ni pattern Quran. Kalau kamu rasa hebat sangat, kenapa kamu tak boleh bawa ayat yang lain pattern ni? Walaupun ayat tu berbeza, tetapi pattern itu, pattern Quran, itu maknanya kamu dah tak ada kekuatan di situ. Buat satu surah, satu ayat yang bila orang baca, orang nampak totally different. Itu orang Kelantan kata tak kan? Maknanya berbeza sepenuhnya dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Baik. Tuhan siapa? Tuhan Rabbil Alamin. Tuhan yang mentadbir seluruh alam, ya. Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Seluruh alam ni, ya, seluruh alam ni bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mentadbir, Allah lah yang mengawal, ya, seluruh alam yang ada pada hari ini. Ya, okey, baik. Jadi itulah maksud ayat yang pertama, firman Allah, tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Ya, Allah Ta'ala lah yang menurunkan, ya, Al-Quran, ya, Al-Kitab itu salah satu nama Al-Quran lah. Kata apa tak sebut tanzilul Quran, ya. Al-Kitab tu nama salah satu daripada nama Al-Quran, ya. Banyak nama-nama lain bagi Al-Quran. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikr, contoh kan. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tuan-tuan yang nak hafal surah As-Sajdah, saya rasa inilah peluang untuk menghafalnya, sebab kita belajar pun tak banyak, dalam 2 ayat 3 ayat satu malam, tuan-tuan boleh hafal terus insya-Allah, ya. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tuan-tuan ulang sampai ingat insya-Allah. Baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna iftarah. Adakah kata mereka itu kafir-kafir, ya? Quran itu telah perbuat akan dia oleh Muhammad daripada dirinya. Jangan kata begitu, tetapi ia daripada Allah. Ayatnya kan. Kita baca sekali lagi. Adakah kata mereka itu kafir-kafir, Quran itu telah perbuat akan dia oleh Muhammad daripada dirinya. Jangan kata begitu, tetapi ia daripada Allah. Ya, maknanya apa? Orang kafir ni tetap juga mengatakan Quran itu diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah banyak kali Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang bahawa Al-Quran itu daripada Allah, tetap mereka tidak mempercayainya, dan mereka tetap, ya, dengan sombongnya orang-orang kafir ini, ya, padanlah dengan nama kafir itu pun. Kafir itu maknanya terdinding diri dia. Kafir itu sendiri maknanya dia tu tertutup lah, ya, dia tertutup daripada hidayah Allah. Memanglah mereka ni tetap tidak akan percaya. Sebab tu kalau kita sebut apa pun, kata Quran tu daripada Allah Muhammad, Allah dia tetap kata ada Muhammad yang reka, Muhammad yang buat, dia
kata kan. Jadi banyak kali Allah Ta'ala ulang Quran itu Allah yang turunkan. Ayat-ayat lain pun banyak Allah Ta'ala sebut. Ya, Allah Ta'ala yang turunkan, Allah Ta'ala yang pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Inna, sesungguhnya kami, nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Banyak ayat-ayat lain lagi yang Allah Ta'ala ulang mengatakan Quran itu Allah yang turunkan, tapi tetap orang kafir itu menafikannya. Tetap mengatakan Muhammad yang reka, ni Muhammad yang buat ni, ya, ni kata-kata Muhammad, ya. Sedangkan di kalangan mereka sendiri pun, di kalangan cerdik pandai mereka sendiri pun, ya, berkata dalam, ya, senyap-senyap mereka berkata ini bukan kalam Muhammad, ini bukan kalam Muhammad ni, cara bahasa susunan itu, ini bukan kata-kata manusia biasa. Dia pada diri mereka tahu itu pelik, tak boleh kata itu manusia, tetapi kerana kekufuran mereka menutup segala-galanya kebenaran itu. Akhirnya mereka tetap juga mengatakan Quran itu kata-kata daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal iazubillah. Baik. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala lagi, bal huwal haqqu mir rabbik, bal huwal haqqu mir rabbik, kata Allah, bal huwal haqqu mir rabbik, tetapi Quran itu sebenarnya turun daripada Tuhan engkau ya Muhammad, yang dibawa oleh Jibril. Tengok, Allah Ta'ala ulang lagi, bal huwal haqqu mir rabbik, bahkan Quran itu, wahai Muhammad, kata Allah, ya, Quran itu sebenarnya turun daripada Tuhan engkau ya Muhammad, bawa oleh Jibril, ya, Jibril yang turunkan Al-Quran itu kepada Nabi, ya, secara berperingkat-peringkat mengikut kes yang berlaku, peristiwa yang berlaku, sampai habis 30 juzuk yang ada pada kita hari ini. Itulah Jibril, ya, biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Itu tugas Jibril menurunkan wahyu. Ada orang tanya, kalau dah Jibril menurunkan wahyu dah habis dah. Wahyu dah tak turun lagi dah. Ya, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dah tak ada lagi wahyu. Jadi apa kerja Jibril? Apa kerja Jibril? Kalau malaikat Israfil, tunggu masa nak tiup sangkakala. Kalau Mikail mungkin turun menurunkan rezeki, hujan, ya, dan sebagainya. Raqib Atid mencatat kiraan, mencatat amalan manusia yang baik dan buruk, ya. Kata Munkar Nakir menyoal orang dalam kubur, ya. Jadi Jibril apa kerja dia? Ada juga orang tanya. Maka kita tak tahulah kerja dia sebenarnya macam mana, tetapi yang pastinya Jibril ini menjaga wahyu, menjaga Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya menjadi amalan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini kita tengok Al-Quran tetap terpelihara, ya, tetap terpelihara. Cobaan untuk nak mengubah Al-Quran tidak berjaya, tidak berhasil, walaupun banyak sangat cobaan-cobaan untuk mengubah Al-Quran, ya. Cobaan hari ini sehinggakan timbulnya surah-surah palsu. Tuan-tuan boleh Google, ya, dalam internet, tuan-tuan, surah-surah palsu. Ada 5 tak silap, ada surah-surah palsu yang terkenal lah, ya. Kalau tuan-tuan tengok, ya, gaya cara penulisannya dengan kita yang tak belajar Al-Quran, tentu kita akan rasa itu pun macam Quran juga, ya. Sedangkan jauh beza. Kepada pengkaji Quran, dia berbeza. Baik, jadi oleh kerana Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari ini, ianya dapat dikesan. Ada cobaan, cuba nak mengubah ayat Quran, satu baris, ya, satu huruf nak diubahnya, satu baris nak diubahnya. Contoh, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, dia ubah al-ulama'ah, ya. Baris mengubah tu. So innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-Ku ialah ulama, kata Allah. Tapi bila tukar jadi a, jadi seolah-olah macam Allah takut kepada ulama. Dah berubahlah makna dia, ya. Sebab tu kita kena hati-hati, pilihlah Al-Quran yang sahih, yang ada tashih, yang membetulkan Al-Quran itu. Kalau lebih-lebih lagi application kita, ya, dalam telefon tu, pilih yang betul-betul, pilih yang betul-betul, ya. Baik.
Dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Setakat tu dulu ya. Kata Allah, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik, supaya engkau bertakut akan kaum yang tiada datang akan mereka itu oleh Rasul yang menakuti daripada dahulu engkau ini. Ya, tujuan Al-Quran tu diturunkan untuk apa? Untuk menakut-nakutkan, ya, untuk menakut-nakutkan, betul, untuk memperingati akan kaum yang tiada datang akan mereka itu oleh Rasul yang menakuti mereka daripada engkau ini, ya, daripada dahulu engkau ini. Maknanya tujuan Al-Quran itu untuk menjadi inzar ataupun peringatan kepada orang-orang dahulu ataupun orang-orang tua yang dahulu yang mereka itu tak dapat peringatan ini. Ya, setelah Nabi SAW dapat Al-Quran, Nabi yang menyampaikan Al-Quran, maka peringatan tu datang daripada Nabi SAW melalui Al-Quran. Maka umat-umat dahulu, orang-orang dahulu, nenek moyang mereka, tok nenek mereka tak dapat peringatan ini. Maka tujuan Al-Quran itu untuk litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Lepas ni kan, la'allahum yahtadun. Maknanya Al-Quran itu tujuan apa? Untuk nak memperingatkan orang tua-tua dulu, orang lama-lama dulu yang mereka dulu tak beriman kepada Allah, ya, tak beriman kerana mereka tak dapat peringatan daripada Al-Quran. Dan ternyata ketika itu Nabi SAW dakwah dia berjalan, termasuk kepada pak-pak saudara dia, termasuk kepada pak-pak saudara dia, tok dia, datuk dia Abdul Muttalib, masa tu dia kecil lagi, pak saudara dia Abu Talib, ya, berjalan kepada Abu Talib. Abu Talib ni Nabi SAW berdakwah kepada Abu Talib, apa saudara dia, ya, yang Nabi ni boleh kata siang dan malam lah berdakwah untuk pak saudara dia. Maklumlah dia ni dijaga oleh pak saudara dia Abu Talib, ya. Abdul Muttalib jaga sampai umur 8 tahun, ya. Lepas tu Abu Talib jaga, ya, Nabi SAW jaga dalam keadaan penuh kasih sayang tau. Nabi sayang, Nabi sayang sangat ketika tu pada Abu Talib. So, walaupun anak Abu Talib ramai, tetapi Nabi sayang, Abu Talib sayang pada Nabi, sayang sangat, kasih sangat pada anak saudara ni. Maka Nabi SAW sudah tentu mengasihi pak saudara dia, ya, mengasihi bukan setakat di dunia dan seboleh-bolehnya selepas kematian dia. Maka Nabi berdakwah, ajak pak saudara dia supaya beriman kepada Allah. Ya, wahai ammi, ya ammi, wahai pak saudara, ya, berimanlah kepada Allah, tinggallah sembah berhala, ya, siang malam berdakwah. Ya, tetapi belum mendapat hidayah ketika itu. Dan memang mana ketika tambah-tambah pula ketika itu adik-beradiknya Abu Talib yang lain ni ataupun pak saudara Nabi Abu Lahab, Abu Sufyan, ya, ketika itulah Abu Lahab, Abu Jahal ni pak saudara Nabi belaka, adik-beradik Abu Talib, ya, adik-beradik Abu Talib, ya. Baik, jadi adik-beradik ni bila kata Nabi berdakwah je kat Abu Talib, nampak je Abu Talib dah mula minat dengan Nabi, ya, maka ketika itu apa kata adik-beradik yang lain? Hal targhabu an millati Abdul Muttalib, ya, apakah kamu dah nak berpaling daripada ikutan kita, tok nenek kita dulu, Abdul Muttalib dulu, tok nenek kita dulu. Kamu ni nampak lain macam dah ni, ya. Adakah kamu nak berpaling daripada ajaran tok nenek kita? Ya, ingat, kalau kamu berpaling, siapa nak uruskan kamu? Siapa nak jaga kamu selepas ini? Siapa nak hormat kamu lagi? Sebelum ini Abu Talib menjadi tempat yang kata rujukan, dan dia menjadi orang yang kenamaan, orang yang dihormati, disegani. Jadi bila disebut pada dia, nampak Abu Talib dah mula macam nak cenderung kepada anak saudara dia, kata adik-beradik lain, dia kata, hal targhabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu dah nak lari daripada ajaran tok nenek kita?
nampak lain macam dah ni kan. Jadi Abu Talib kata tak ada kan, tak jadi kan. Sebab apa? Sebab fikir kawan-kawan apa semua sekali ni kan. Sampailah kesudah sampai kesudah katanya Abu Talib tidak memeluk Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika itu katanya riwayat kata menangis daripada ujung rambut sampai ujung kaki kena basahan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bayangkanlah, atas dunia dialah dia melindungi, yang menjaga, yang mengasihi, tapi bila sampai di akhirat terpisah. Sebab apa? Seorang Islam, seorang kafir di akhirat nanti tak boleh bersama orang Islam dengan orang kafir, tak boleh. Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun, akan dipisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman tidak akan bersama. Hatta mak dengan ayah dengan anak dengan mak tak akan bersama kita boleh berdoa supaya mereka mendapat hidayah, tapi untuk Allah ampuni dosa-dosa mereka yang tidak beriman tidak boleh. Dan masalah hidayah ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah, petunjuk kepada orang yang kau kasih, tetapi Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa-siapa yang dikehendaki. Okey, baik. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yahtadun. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka itu dapat hidayah sekalian jalan agama Islam. Tujuan Al-Quran itu apa? Untuk menjadi peringatan kepada orang-orang tua, orang lama-lama yang belum diberi peringatan kepada mereka dengan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ni dia ada satu kelebihan. Al-Quran ni bila dibaca kepada manusia yang dulunya kufur kepada Allah, akhirnya boleh dapat hidayah Allah, dapat hidayah. Itu tujuan Al-Quran diturunkan, untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang kafir. Tetapi Allah sebut sini la'alla di sini litaraji, maknanya harap-harapnya. Sebab apa? Sebab bila dibaca Quran, ada juga yang beriman, ada juga yang tak beriman. Sebab tu kita hanya boleh berdakwah. Ada ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, contohnya wahai manusia, kita boleh berdakwah. Tetapi mereka nak mendapat nak menerima Islam ataupun tidak, itu persoalan berkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya baca tadi di awal mukaddimah tadi, saya kata alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah, petunjuk kepada kami, yang mana hidayah ini kami tak akan dapat kalau engkau tak bagi kepada kami, ya Allah. Baik. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Nak berhenti situ, dha tu kena tebal sikit lah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Gitu. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Ada sabdu ayyam, jangan ayam. Kalau ayam, tu ayam apa tu? Ayam Belanda ke, ayam golek ke, ayam apa? Dia kena ayam, makna lain, makna lain. Jadi penekanan kepada sabdu tu, ayam, okey, baik. Bermula Allah itu Tuhan yang menjadi 7 langit dan bumi dan sekalian barang yang ada antara keduanya pada masa 6 hari oleh Ahad dan akhir Jumaat. Wallahu a'lam, kan. Baik, jadi di sini Allah SWT nak menjelaskan penciptaan dunia ni. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi ni wa ma bainahuma, dan di antara kedua-duanya. Langit dan bumi dan di antara kedua-duanya. Dalam tempoh masa fi sittati ayyam, dalam tempoh masa
dalam masa 6 hari. Sittah ni bahasa Inggeris panggil six. Dia bahasa Inggeris six. Bahasa Arab panggil sittah. Kan hampir-hampir dia tu, ya. Dalam tempoh berapa hari? 6 hari. Gitu, ya. Jadi di sini ada orang kata, kenapa Allah ambil masa sampai 6 hari nak buat langit bumi? Kenapa Allah ambil masa sampai 6 hari tu? Lama 6 hari tu. Kan Allah berkuasa. Kenapa tak boleh buat dalam sekelip mata ke? Ya? Allah SWT ini, jangan kita fikir tentang kuasa dia. Ya, tidak layak pun kepada kita untuk memikirkan kekuatan Allah Ta'ala ini. Ya, untuk nak kata untuk kita persoalkan kejadian Allah SWT. Kita tidak layak untuk kata kenapa Allah begini, ya. Tak boleh kita nak soal why. Ya, why, kenapa? Ya, sebab Allah Ta'ala ini dia berhak membuat sesuatu mengikut kehendak dia. Ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia nak buat satu benda, dia hanya kata jadi, maka jadi benda tu. Kenapa dalam ayat ni dikatakan wa ma bainahuma fi sittati ayyam? Dalam 6 hari, ya. 6 hari ni, kenapa Allah kata 6 hari? Ya, tak boleh ke jadikan langit bumi dalam masa sekejap je, sekelip mata je, ya. Maka ulama-ulama berpendapat di sini bukan nak tunjuk kepada tempoh 6 hari tu, nak menyatakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Penciptaan Allah SWT itu maha teliti, ya, dalam apa pun kerja buat kita. Kalau kita nak nisbahkan kepada kerja manusia, ya, kalau Allah Ta'ala tu teliti, cermat dalam melakukan sesuatu, walaupun dia boleh buat sekejap je, tetapi ya, bagi tempoh masa supaya manusia ambil pengajaran, ya, pengajaran daripada situ, ibrah. Kita kalau nak buat apa-apa, buatlah secara sempurna, jangan gopoh, jangan nak cepat. Ya, biasanya cepat ni padah dia. Ya, kata biar cepat asal selamat tu tak betul lah. Biar lambat asal selamat. Sebab biasanya kalau cepat, ya, dia tak selamat. Ya, kalau selamat tu nasib lah, ya, nasib lah. Biar lambat asal selamat tu jangan ubah-ubah lagi lah. Sebab ada orang ni kata biar lambat asal selamat tu tak bagus, tak boleh pakai dah. Kita biar cepat asal selamat, ya. Kalau tak jadi apa-apa, alhamdulillah, ya. Tapi kita ambil satu kaedah, ya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amila amalan an yutqinah. Ya, idza amila amalan an yutqinah. Apabila kamu buat sesuatu kerja, buatlah secara itqan, secara bersungguh-sungguh. Ya, buatlah secara bersungguh-sungguh. Biarlah perkara tu sikit pun tak apa, tapi buat dengan kualiti. Ya, jangan memikirkan kuantiti tu. Kalau kita memikirkan kuantiti, ya, bilangan, jumlah saja, tanpa kita ambil peduli tentang kualiti, ya, nilai dia, maka ia tidak berhasil dengan baik. Ya, sebab itulah kita dalam usaha kita nak buat apa-apa pun, ingat, ya, kaedah dia, walaupun kita mampu buat semua sekali, ya, sekaligus, tetapi ambillah jalan yang sempurna supaya ia berhasil dengan baik, ya. Baik. Dan seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian bersamaan ia atas arash, iaitu kursi kerajaan, akan sebagai bersemayam bersamanya yang layak dengannya. Baik, jadi di sini Allah SWT kata, ya, thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas kursi. Ni perkara ni kita tak perlu fikir dengan akal kita fikir yang selayak dengannya. Senang cerita, nak fikir Allah di atas singgasana macam mana, istananya macam mana, itu bukan kerja kita. Kita tak mampu untuk sampai ke peringkat itu. Kita kira selayaknya pada Allah. Ma yaliq, apa yang layak pada Allah, itulah yang berhak pada dia. Ya, macam mana bersemayam di atas arash, kita tak perlu soal lah. Perkara tu dia masuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat ni ayat yang perlu kepada huraian yang lebih, ya. Jadi bimbang, takut nanti kita fikir lebih-lebih, nanti dia akan jadi, ya, menyeleweng kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita kira selayaknya kepada Allah bersemayam di atas arash. Wallahu alam bimuradihi lah, ya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Firman Allah, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'.
Dan seterusnya firman Allah, tiada bagi kamu daripada lain Allah itu daripada menolong, dan tiada yang mensyafaat melepas kamu daripada azabnya. Yang ni yang kita nak kena faham. Malakum min dunihi, kata Allah, ya, tidak ada bagi kamu daripada lain, ya, daripada lain Allah itu daripada yang menolong dan tiada mensyafaat, iaitu melepas kamu daripadanya itu. Ya, maknanya bagi kita yakin tidak ada siapa pun yang boleh tolong kita. Ya, malakum min dunihi, selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh melepaskan kita, yang boleh menolong kita di akhirat nanti. Ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita penuh kita yakin bahawa Allah taala itulah saja satunya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, sebaik-baik yang memberi perlindungan dan sebaik-baik tempat kita memohon pertolongan kepadanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, dan akhir sekali ayat yang keempat, firman Allah, afala tatadhakkarun, afala tatadhakkarun, ya, maka tiadakah kamu berfikir pada yang jadi langit dan bumi dan yang antara keduanya, itulah Tuhan yang mustahak disembah, maka kamu beriman dan lagi, ya. Baik, jadi kata Allah, afala tatadhakkarun, maka tiadakah kamu berfikir pada yang jadi langit dan bumi dan yang antara keduanya, itulah Tuhan yang mustahak disembah. Kamu tak boleh fikir lagi ke? Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang dah menjadikan langit dan bumi, antara kedua-duanya dalam keadaan berjalan, ya, dengan penuh kesempurnaannya. Ya, kalau kita tengok siang malam pun cukup lah. Macam mana malam tu bila sampai masa dia jadi malam, dia datang malam, bila sampai pagi esok hilangnya malam tu, timbulnya siang malam, itu pun cukup dah untuk kita memikirkan dengan akal kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Perselisihan antara siang dan malam itu, kata Allah, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda la ayatil liulil albab, kebesaran Allah kepada orang-orang yang berakal. Allah kata, afala tatadhakkarun, apakah kamu tak fikir lagi? Kamu tak boleh guna lagi kah? Ya, Allah Ta'ala yang menurunkan Quran. Dalam Quran tu disebut segala-galanya. Dalam Quran itu, ya, kata Allah SWT, dialah yang jadikan langit dan bumi, antara kedua-duanya. Dan kalau kita perhatikanlah atas dunia ni, adakah siapa-siapa boleh mengaku langit bumi dia yang buat? Tak ada siapa pun yang mengaku. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya, sekiranya ditanya kepada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, nescaya mereka akan berkata Allah. Ya, atas dunia ni cabarlah siapa pun yang mengaku dia yang menjadikan langit dan bumi. Tak ada. Maka yakinlah kita sepenuhnya dengan kenyataan Allah. Dalam ayat yang keempat ini, kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan antara keduanya dalam tempoh masa 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Tidak ada siapa yang dapat tolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berfikir lagi? Ya, jadi itulah pengajaran kita pada malam ini daripada ayat surah As-Sajdah, ya, ayat 1 hingga 4. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat bersama, insya-Allah. Ya, pengajian Al-Quran, pengajian yang tidak boleh tidak, mesti kita dalami, mesti kita cari gali, ya, bersungguh-sungguh. Carilah mana-mana guru pun, sebab Al-Quran ialah sos ataupun masdar, ya, sumber yang utama daripada ilmu-ilmu lain di atas muka bumi ini. Sehabis mana kita belajar ilmu
ilmu atas muka bumi, tapi ilmu Quran kita tidak gali, tidak cari, sebenarnya kita belum habis menuntut ilmu lagi. Maka sama-sama kita belajar. Saya pun masih belajar, tuan-tuan pun belajar. Salah silap kita sama-sama tegur menegur, nasihat menasihati antara satu sama lain. Jangan ada dalam hati niat sombong, bongkak dan sebagainya. Biarlah kita merendah diri. Ilmu itu milik Allah dan kita tidak sunyi daripada silap salah, daripada terlupa dan sebagainya. Ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat menasihati antara satu sama lain. Terima kasih sekali lagi di atas perhatian semua pada malam ini. Ramai juga ni, hampir 26 orang. Ya, tolong share lah ya, tuan-tuan share lah lepas ni. InsyaAllah dapat manfaat dan saya bersedia untuk menerima segala tunjuk ajar insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Aku lu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجزام ومن سيء الأسقام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya, sama-sama Zamzuri, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Malam esok sambung ayat yang ke ayat ke-5. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni kita nak apa makna dia?